Okey, untuk video yang seterusnya saya akan bincangkan soalan yang ke-8 daripada chapter Matter 1.3. Soalan yang ke-8. Daripada soalan ni, a sample of 1.55 gram of iron ore dissolved in acid, kemudian in which the iron is converted into Fe2+. Kemudian the solution form is then titrated with K2Cr2O7, kemudian which oxidize. So dia akan oxidizekan Fe2+ kepada Fe3+. So kita dah ada yang ni disebut sebagai oxidation half equation, dan dia bagi dah dia punya komponen yang terlibat. Kemudian while the C2O7 ion reduce to, so kita dah tahu dah ni adalah reduction equation. Daripada Cr2O7 dia convert to Cr3+. So bermaksud kita boleh tulis equation tu seperti mana yang saya dah tulis kat sini. Maksudnya kita dah tulis kat sini untuk oxidation equation, kemudian yang ni adalah untuk reduction equation. Tugas kita yang seterusnya adalah kita nak balancekan half equation ni. Dengan cara kita balancekan atom, seterusnya kita balancekan charge. So kita dah dapat balance half equation untuk oxidation punya, yang ni atas ni, Fe2+ menjadi Fe3+ plus elektron. Kemudian yang kedua kita nak balancekan reduction equation. So dengan cara yang pertama kita ada yang ni. Kemudian kita akan balancekan atom ni, balancekan atom Cr. Sebenarnya kita balancekan atom oksigen dengan cara penambahan water H2O untuk balancekan dengan oksigen ni. Kemudian kita nampak belah kanan kita ada hidrogen, so 14 hidrogen ni, so kita kena tambah sebelah kiri hidrogen juga, menggunakan hidrogen ion, hidrogen plus. Kemudian kita balancekan charge semua sekali, kita calculate charge. Tengok kanan dan kiri charge tu, so kita perlu tambah elektron di sebelah kiri sebanyak 6 elektron. Seterusnya kita dah dapat half equation reduction yang balance half reduction equation. Kemudian kita nak overallkan dia, kita kena check di bahagian elektron. Check bahagian elektron. So macam mana cara kita nak samakan elektron? So dengan cara adalah kali dengan 6 bagi equation oxidation di atas ni. So kita akan dapatlah equation ni. Seterusnya yang bawah ni kita bawa sahaja ke bawah, dan kita dah nampak ada persamaan elektron di sini yang kita boleh cancelkan. Kemudian kita check ion-ion yang terlibat di sini ataupun kompon-kompon yang terlibat, adakah dia sama antara kiri dan kanan. Kalau kita nampak yang sebelah kiri ni kita akan campurkan. Kalau nampak ada persamaan dengan sebelah kanan punya, so kita kena cancelkan juga. So itu yang kita akan bandingkan. Kemudian last kali kita akan dapatlah overall untuk write the balance equation for the titration. Bila sebut titration di sini maksudnya percampuran antara dua-dua komponen reaction. So kita akan dapatlah balance balance overall equation. So ni untuk soalan A dah. Kemudian untuk soalan B. Soalan B kita dia nak sini adalah calculate the percentage of iron in the sample. So kita nak buat reaction yang kat sini sebab kita nak identify iron pure. So kita perlu reactkan lah dengan kalau di sini dia bagi acid, so kita akan gunakan acid ni untuk reactkan dengan iron pure. So akan menghasilkan ion-ion yang terlibat ni. So kita akan cari dia punya number of mole dulu. So number of mole bagi acid yang dipakai. So kita nak tahu nanti berapa dia nak react. Di sini kita diberi volume acid tersebut dengan kepekatan bagi acid. So ni sebagai oxidation reagent lah. So dia sebagai oxidation reagent. So kita akan oxidizekan. So maksudnya dia sebagai reducing agent, kemudian dia akan menyebabkan yang lain akan jadi oxidation. So ni adalah kita panggil sebagai oxidation reagent. Kemudian di sini kita boleh dapatkan number of mole bagi
K2 Cr2O7 dengan cara so kita boleh bandingkan yang ni. Okey, K2 Cr2O7 dan juga Cr2O7 adalah benda yang sama. So dari segi number of mole dia akan sama. So kalau kita dapat sini number of mole dia, so dia akan equal kepada number of mole of Cr2O7. Okey, kenapa? Sebab dissociation yang berlaku lah. So kalau kita buat K2 Cr2O7, kita buat dissociation, dia akan jadi 2K plus Cr2O7. So kita tengok ion ni, kalaulah kepekatan ataupun number of mole of ion ni adalah, contoh kita dapat kat sini adalah 1.86 times 10 - 3 mole. So bermaksud di sini pun akan bersamaan dia punya number of mole. So sebab tu saya buat dia ada persamaan di sinilah. Okey, so ni adalah number of mole bagi ion ataupun bagi potassium dichromate tersebut. Okey, seterusnya daripada equation. Okey, daripada equation kita akan buat bandingan 1 mole of dichromate ion. Okay, we react with 6 mole of iron 2+. So kita buat bandingan. So di sini kita boleh letak pada mana-mana dulu, okay, untuk kita identify siapa limiting reactant apa semua. So kita boleh identify. So di sini dia dah bagi dichromate ion, so kita tak perlu nak identify dia punya limiting reactant berapa, sebab kita tak tahu iron punya number of mole. So sekarang ni kita nak check C2 Cr2O7 ni dia akan react dengan berapa banyak ion yang ada di dalam iron ore. Okey, so kita terus buat bandingan. Apabila 1 mole of Cr2O7 okay, dia akan react bersama dengan 6 mole bagi iron. So sekarang ni kita letakkan number of mole of Cr2O7 tadi. So kita nak tahu berapa mole ion akan bertindak balas dengan dia. So kita pun dapatlah 0.0112 mole yang akan bertindak balas dengan 1.86 times 10 - 3 mole of dichromate ion. Seterusnya kita dah ada mole of iron. Okey, kemudian kita boleh dapatkan mass of iron tersebut dengan time dengan molar mass of iron. Seterusnya kita akan dapatlah mass of iron yang react dengan 1.86 times 10 - 3 mole of dichromate ion. So ni adalah mass dia. Kemudian dia nak dapatkan percentage of iron in the sample ataupun in impure sample ataupun in iron ore. Okey, so kita akan buat equation percentage of iron ataupun refer to pure iron. Okey, mass of iron pure over dengan mass of iron ore. Okey, biji besi ni. Okey, kemudian time 100. So kita masukkan data dan seterusnya kita akan dapat percentage dia adalah bernilai 40.39%. Okey, so itu saja untuk soalan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.